Baik, kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Kita sama-sama baca ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab ridwan syarifah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul mu'taqidin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Yang bermaksud barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebaikan dan memberikan pemahaman di dalam agama. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wa kifaya wa ibadat istifadah wa la sa'alat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurba sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan-tuan Imam, seluruhnya saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid, datang kawasan masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Sekali lagi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menyambung sikit lagi yang kita pembahasan masalah akidah di 420 tentang kitab Aqidah An-Najin, kitab akidah orang yang berjaya. Kita berada di muka surah 65, betul ya? 65. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyah. Kita masuk berkenaan burhan ataupun dalil tentang wajib sifat wahdaniyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lihat kepada wa amma burhan wujubi wahdaniyah. Adapun dalil ataupun keterangan wajib wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala, fali'annahu, maka sesungguhnya lam yakun wahidan, jikalau tidak adalah masalah itu esa, lama wujida syai'un minal alam, nescaya tidak didapati akan sesuatu daripada alam. Liluzumi ajri,
ajzihi nak izin, kerana lazimlah lemahnya pada ketika itu. Maksudnya lazimlah lemahnya Allah Ta'ala pada ketika itu. Jadi ini pun termasuk dalam dalil akli lah. Dalil akli berkenaan tentang wadahnya Allah Ta'ala. Sedangkan dalil nakli itulah firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, wa ilahukum ilahu wahid. Surah Al-Baqarah ayat 163. Dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu, ataupun Tuhan yang salah. Ataupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata olehmu Allah Ta'ala itu esa. Ini dalil nakli lah dari Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sedangkan dalil akli yang kita nak fokus ni ialah dalil akli, dalil daripada sudut akal. Wa amma burhanu wujubi wadaniyah. Dan adapun bermula dalil ataupun keterangan ataupun bukti wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyat. Fali'annahu, maka sesungguhnya ataupun bahawasanya jikalau Allah Ta'ala itu tidak ada ianya sifat esa, lama wujida syai'un min alam. Nah, saya lazimlah bahawa tiada dapat sesuatu daripada alam ini. Kenapa? Liluzumi ajzi, kerana lazimlah lemahnya. Lazimlah lemahnya Allah Ta'ala tina izin pada ketika tersebut ataupun pada ketika itu. Baik, kemudian artinya bermula takrir. Mana takrir? Pengakuan. Artinya bermula takrir burhan ini ataupun ketetapan ataupun pengakuan burhan ataupun dalil ini, jikalau tiada ada Allah Ta'ala itu esa, nescaya lazim bahawa tiada dapat sesuatu daripada alam ini. Jadi kalau sana Allah Ta'ala ini tidak esa, nescaya sesuatu tak terdapat di alam lah. Mustahil wujud alam kalau Allah Ta'ala tidak esa. Tetapi tiada wujud sesuatu daripada alam ini batal dengan nyata dipandang, dengan nyata musyahadah. Maknanya daripada sudut pandangan kita, alam ni dah ada dah wujud pun alam ini kan. Dah tak tahulah kita ni dah berada di abad ke berapa ni, abad 21 kan, orang kata abad 21. Okey. Dan kita berada pada tahun 2023 kan. Okey. Dia ada tahun sebelum Masihi, dia ada tahun selepas Masihi. Kita ni dah tahun selepas Masihi lah. Kita berada pada tahun 2023 Masihi kan. Kemudian daripada sudut Islam pula, kita dah berada tahun 1444 Hijrah kan. Jadi dah tak tahu nak cakap lah. Kita ni kira dah penghujung alam dah ni. Dah hujung dah tuan. Dah dekat kiamat dah. Jadi mustahil lah kalau kita kata Allah Ta'ala tak esa, sedangkan alam dah ada, alam dah wujud dah. Dah zaman pun tu kan. Baik. Jikalau tiada ada Allah Ta'ala itu esa, nescaya lazim bahawa tiada dapat sesuatu daripada alam ini. Tetapi tiada wujud sesuatu daripada alam ini batal. Okay? Dengan nyata musyahadah, nyata dipandang. Mana dah nampak alam ni memang wujud dah. Dah berpuluh tahun dah tu kan. Maka batallah barang yang membawa ia kepadanya. Maksud kepadanya ialah maksud menyatakan bahawa alam tak wujud lah, ataupun Allah Ta'ala tak esa. Batal lah pandangan begitu. Dan iaitu keadaannya esa. Dan apabila batal yang demikian itu, sabitlah nakidnya, sabitlah lawannya. Jadi kalau seandainya kita berfahaman bahawa Allah Ta'ala ni tidak esa, Allah Ta'ala ni berakab, bersusun-susun ataupun adadun berbilang-bilang lah, saya faham lagi batal lah. Bila batal, sabitlah nakidnya lawannya. Allah Ta'ala ni maksudnya berbilang-bilang lah. Dan iaitu yang dituntut, iaitu yang dituntut untuk menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni esa. Allah Ta'ala ni tidak berbilang-bilang, dia mestilah esa. Sebab kalau Allah Ta'ala berbilang, macam mana pula ni menyatakan Allah Ta'ala tu lemah. Allah Ta'ala tu lemah. Kerana kalau berbilang-bilang sudah tentu akan berebut-rebutlah untuk menjadikan alam. Bergaduhlah istilah kita kan, bergaduhlah untuk jadikan alam.
Tuhan A nak menjadikan si Zaid, Tuhan B pun nak menjadikan si Zaid. So macam mana? Akan ada terjadinya pertembungan kat situ. Pertembungan kat situ. Jadi mana yang berjaya menjadikan alam, maka dia berkuasa. Mana yang berjaya menjadikan Zaid, maka Tuhan itu berkuasa. Mana yang tak berjaya menjadikan Zaid, maka Tuhan itu tidak berkuasa. So macam mana? Jadi ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang tidak berkuasa. Jadi ada pertembungan kat situlah. Baik, kan? Dan kata Syekh Al-Hudhudi, dia ada satu kitab Arab tentang namanya Kitab Hudhudi. Dia membahaskan berkenaan dengan sifat ruh lah. Ini kitab turas lah, kitab pondok. Kitab Syekh Al-Hudhudi. Yang ini bahawa dalil keadaan Tuhan kita itu esa, tiada banding baginya pada ketuhanan itu. Bahawasanya jikalau ada sertanya Tuhan yang kedua yang mempunyai kudrah yang dapat mengadakan sesuatu atau dapat mengadamkan, mentiadakan sesuatu daripada segala mungkinat, segala benda mungkin ini alam, saya lazimlah bahawa tiada diperolehi sesuatu daripada alam. Kerana lazim lemahnya ketika itu. Lazim lemah ketika itu dan mereka itu mustahil. Kerana bahawasanya menyalahi oleh pendapat ataupun ayat. Pendapat ataupun saksi mata. Ayat ni saksi mata lah. Penyaksian daripada sudut mata kita lah. Itu. Okey, ini kata Syekh Rudi. Semakna tidak boleh ada dua Tuhan. Sebab kalau ada Tuhan, maka akan ada dua kudrah. Ada kudrah A, kudrah B. Kudrah Tuhan A, kudrah Tuhan B. Sedangkan kita tahu, maknanya kudrah ni satu saja. Satu saja kudrah. Sebabnya Tuhan tu kena ada satu esa. Sebab kalau berbilang-bilang, kita terjagalah. Bila berlaku berbilang-bilang, maka akan berlakulah perdebatan, pergaduhan. Orang kata Tuhan A berebut-rebut antara Tuhan B untuk menjadikan, untuk meluluskan kudrah mereka. Jadi mana yang lulus kudrahnya, maka itulah dikatakan sebagai Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Yang tak lulus, tak lepas lah. Macam tu. Tak lulus lah, tak lepas lah. Jadi mustahil lah mana berlakunya ada dua Tuhan. So mesti ada satu Tuhan sahaja, tuan. Baik. Kemudian tengok semula. Dan kata Syekh Al-Hudhudi, yang ni bahawasanya dalil keadaan Tuhan itu esa, tiada bandingan baginya, tiada bandingan baginya pada ketuhanan itu. Bahawasanya jikalau ada sertanya Tuhan yang kedua yang mempunyai kudrah yang dapat mengadakan sesuatu ataupun dapat mengadamkan sesuatu daripada segala mungkinan, benda mungkin, saya lazimlah bahawa tiada diperolehi sesuatu pada alam. Nasi alam tak wujud gitu. Sebab apa? Ada dua Tuhan. Tuhan A, Tuhan B, dan masing-masing ada kudrah. Kudrah Tuhan A dan kudrah Tuhan B. Jadi akan berlebut-lebutlah kat situ. Jadi benda itu mustahil. Sebab apa? Kalau ada Tuhan sudah tentu Tuhan A nak menjadikan si Zaid, Tuhan B pun nak jadikan si Zaid. So mana yang berjaya menjadikan Zaid, itulah dia punya kuasa dia lebih dominan lah gitu. Kuasanya lebih dominan, maknanya kudrahnya lebih dominan berbanding dengan Tuhan B. Ataupun Tuhan B berjaya menjadikan si Zaid, Tuhan A tak berjaya. Ataupun Tuhan A tak berjaya menjadikan si Zaid. Jadi siapa yang lebih dominan? Sudah tentu Tuhan B lah yang lebih dominan berbanding dengan Tuhan A. Ataupun dua-dua menjadikan si Zaid secara serentak. Tuhan A menjadikan si Zaid, Tuhan B pun menjadikan si Zaid dalam masa serentak. Itu pun tak boleh juga. Mustahil juga. Akan menjadi kelemahan dalam mencipta Zaid. Mana boleh dia berserentak. Jadi tak dominan lah. Tak akan dominan. Okey. Akan wujudnya kelemahan kat situ. Jadi mustahil Allah Ta'ala ni dia tidak esa, dia mesti esa. Dia mesti tunggal. Untuk menyatakan dominan dia.
kekuasaan dia, kudrah yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan bermula kenyataan yang bukan itu bahawasanya telah terdahulu wajib umum. Wajib umum ta'alluq kudrah Allah Ta'ala itu dengan segalian mungkinan. Kerana kudrah iradah ni ta'alluqnya kepada mungkinan. Kalau kita lihat dalam kitab lain lah. Dalam kitab lain, bila sebut kudrah iradah ini, ya ta'allaku ala kulli mumkinat. Dia ta'alluq kepada segala mungkin. Kalau sifat ilmun dengan kalam, dia ta'alluqnya ala kulli wajibat, mustahilat atau jaizat. Pada setiap benda yang wajib dan juga mustahil dan juga haruslah. Itu kalau seandainya ta'alluq ilmu dan juga kalam. Kemudian ta'alluq basar dan juga sama. Dia ta'alluqnya ala kulli mawjudat, di atas segala benda yang mawjud. Sedangkan hayat tidak ada ta'alluq. Ini untuk dibahas dalam berkenaan dengan sifat ta'alluq lah. Jadi kalau kita lihat kat sini, dan bermula kenyataan yang itu bahawasanya telah terdahulu wajib umum ta'alluq kudrah. Kerana kudrah ini dia ta'alluqnya ala kulli mungkinat, atas segala mungkin. Itu juga dengan iradah. Maka jika ditakdirkan ada sesuatu yang mawjud baginya daripada kudrah, kuasa akan menjadikan satu benda mungkinat, barang yang mungkin ada ia, seperti kudrah Allah Subhanahu wa taala, nescaya lazim tak kala ta'alluq demikian dua kudrah itu bahawa tiada diperoleh sesuatu daripada alam dengan keduanya. So tak boleh, tidak boleh ada dua kudrah. Tidak boleh ada kudrah. Mana bila ada dua kudrah, dia kata nescaya tidak diperolehi oleh sesuatu pada alam. Mana alam tak wujudlah, dia kata. Kerana barang yang lazim atasnya daripada menghasilkan yang sudah hasil, artinya mengadakan salah seorang daripada keduanya akan mawjud itu, kemudian daripada sudah mengadakan dia oleh seorang yang lagi. Jadi dia akan wujud, istilahnya tahsilul hasilah, mengadakan benda yang dah wujud. Macam tadilah, contohnya Zaid, Tuan A dan Tuan B nak menjadikan Zaid. Bila Tuan A sudah menjadikan Zaid, mana Tuan B tidak boleh lagi menjadikan Zaid. Sebab apa? Sebab Tuan B nanti dia akan menjadikan suatu benda yang dah ada. Sedangkan menjadikan benda yang dah ada itu mustahil. Itu istilahnya tahsilul hasil, mengadakan benda dah ada. Ataupun istilah lainnya, contoh analogi yang lagi mudah, contohnya menjadikan laut, mencurahkan air ke dalam laut untuk jadikan laut. Laut dah ada, apa nak curah air lagi? Ataupun menambah gunung dah ada, apa nak tambah? Gunung dah wujud, apa nak tambah gunung lagi? Itu dia katakan istilahnya tahsilul hasil, nak menjadikan benda dah ada. Buat apa? Itulah analogi tadi. Mana kalau kita lihat pada kalau saat ini ada dua Tuhan, Tuhan A dengan Tuhan B nak menjadikan Zaid. Jadi kalau Tuhan A dah jadikan Zaid, apa nak Tuhan B buat nak jadikan Zaid lagi? Sebab apa? Istilahnya menjadikan benda dah ada, dia kata. Buat apalah, buang masa je. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni dia misi Esa tunggal, tak boleh ada dua Tuhan. Ataupun tidak boleh ada dua kudrah, dia satu kudrah saja. Baik, ulang semula. Dan bermula kenyataan demikian itu bahawasanya telah terdahulu wajib umum ta'alluq kudrah Allah Ta'ala itu dengan segala mungkinat, segala mungkin. Maka jika ditakdirkan ada sesuatu yang mawjud baginya daripada kudrah ataupun kuasa atas menjadikan satu mungkin, barang mana mungkin ada ia, seperti kudrah Allah Subhanahu wa taala, saya lazim tak terkala ta'alluq demikian dua kudrah itu, bahawa tiada diperoleh sesuatu pada alam ini dengan keduanya.
Okay? Kerana barang yang lazim atasnya daripada menghasilkan yang sudah hasil. Artinya mengadakan salah seorang daripada keduanya akan maujud itu kemudian daripada sudah mengadakan dia oleh orang yang lagi. Jadi akan ada dua Tuhan nak jadikan benda yang sama lah. Gitu. Jadi mustahil lah gitu. Tak boleh gitu. Atau keadaan asal memberi bekas yang satu daripada dua muasir. Atau keadaan memberi bekas yang satu daripada dua muasir, dua orang yang nak memberikan bekas, ataupun dua si nak memberikan bekas. Kerana bahasanya masalah itu difadukan pada sesuatu yang tiada menerima bahagi. Seperti jauhar fard, benda yang tak boleh terima bahagi lagi lah, iaitu suatu yang tidak dapat dibahagikan dengan suatu jalan jua apapun. Yang ini tiada dapat dibelah dan tiada dapat dikerat. Itulah umpamanya lah. Sebenarnya kalau ada dua Tuhan tadi, ataupun nak memberikan bekas pada satu bekas, sedangkan yang nak memberikannya ada dua. Yang nak memberikan bekas ni ada dua. Mana si pembuatnya ada dua. Sedangkan benda yang nak buat satu. Benda nak buat satu, tapi yang nak berbuat ni dua. Jadi benda tu mustahil lah. Samalah seperti contohnya jauhar fard. Mana kita nak bagikan benda yang tak boleh bagi lagi. Benda nak ataupun jauhar fard ni benda yang tak boleh bagi lagi lah. Benda tak boleh bagi lagi, mustahil nak bagi lagi. Buat apa nak bagi lagi, dah tak boleh bagi kan? Benda sangat halus. Benda sangat halus tak boleh bagi. Okey? Kerana bahasanya masalah itu difadukan pada sesuatu yang tiada menerima bahagi. Seperti jauhar fard, iaitu sesuatu yang tidak dapat dibagi dengan suatu jalan dua pun, yakni tidak dapat dibelah dan tidak dapat dikerat. Benda yang tak boleh dibelah, tak dikerat lagi, tak boleh buat apalah. Gitu. Maka tidak dapat tiada daripada lemah keduanya. So, kalau benda tu tak boleh nak belah lagi, contoh Tuhan A dah berjaya membelah sesuatu benda lah. Tuhan A berjaya membelah satu benda, satu item lah. Bila Tuhan A dah berjaya membelah, kemudian benda tu dia dah jadi fardu fard, mana dia dah jelas dah, tak boleh belah lagi lah. Bila tak boleh belah, Tuhan B nak belah, tak boleh belah lagi lah. Benda yang sangat halus. Jadi Tuhan A saja yang berjaya membelah, sedangkan Tuhan B dah tak boleh lah. Sebab apa? Benda dah terlampau halus. Benda yang terlampau halus tak boleh belah lagi. Bila dah terlampau halus, maka Tuhan B tu dia akan lemah lah. Tuhan A je yang ada kudrah, yang berkuasa membelah, sedangkan Tuhan B tak boleh lagi. Jadi bila Tuhan B tak berjaya, maka lemahlah Tuhan B. Tuhan A saja yang berkuasa. Okey? Maka tidak dapat tiada daripada lemah keduanya. Jika dipatukan tiada diperolehi dengan keduanya, atau tak dapat tiada daripada lemah salah satu daripada keduanya, jika dipatukan diperoleh dengan salah satu daripada keduanya, tidak diperoleh dengan taulannya. Sebenarnya kalau Tuhan A berjaya melakukan benda tu, Tuhan B maka dikira lemah. Maka Tuhan B tiada diperolehi daripada taulannya. Mana kalau ni tak dapatlah. Tak luluslah dia punya kuasa kudrahnya, tak luluslah. Jadi kudrah siapa yang lulus? Kudrah yang Tuhan yang si A je lah. Si A je yang Tuhan yang berjaya. Sedangkan kudrah Tuhan B tak berjaya. Bila tak berjaya maka lemahlah Tuhan si B. Hanya Tuhan si A lah yang kuasa. Okey. Dan lazim lemah salah satu daripada keduanya itu, lemah pula taulannya. Jadi kalau lemah dua-dua, maka taulan pun jadi lemah. Itu sebabnya Tuhan ini tidak boleh berkongsi. Mana Tuhan B, Tuhan A tidak boleh berkongsi. Kalau Tuhan B dengan Tuhan A berkongsi ataupun serentak untuk menjadikan Zaid, maka dua-duanya jadi lemah.
Dua-dua jadi lemah. Bila Tuhan A lemah, maka Tuhan pun B menjadi lemah. Tapi kalau Tuhan A sebenarnya berjaya menjadikan Zaid, Tuhan B tak berjaya, maka Tuhan A je yang berkuasa, Tuhan B tak ada kuasa. Ataupun Tuhan B berjaya melaksanakan tugasnya, menjadikan Zaid, sedangkan Tuhan A tak berjaya. Jadi Tuhan B saja yang berkudrah berkuasa. Kalau dua-dua serentak menjadikan Zaid pun tak boleh juga, wujudnya kelemahan. Sebab apa? Sebab tidak sempurna. Kan? Contohnya masuk serentak ni maknanya mungkin Tuhan A boleh menjadikan Zaid hanya daripada belah pinggang ke kepala je. Sedangkan Tuhan B menjadikan belah pinggang ke bawah. Kan serentak. Kan dia buat serentak kan. Jadi serentak mestilah 50-50. Ataupun Tuhan A menjadikan sebelah kanan Zaid, sedangkan sebelah kiri Zaid dijadikan oleh Tuhan C B. Sebab apa? Sebab mereka buat serentak. Kan bersama-sama buatlah untuk mencipta. Sebab kalau bersama-sama makna tidak sempurna dah. Mana lemahlah ada dua Tuhan tadi. Maknanya Tuhan A memerlukan Tuhan B untuk melengkapkan kerja dia. Begitu juga dengan Tuhan B memerlukan Tuhan A untuk melengkapkan kerjanya. Sebab kalau tidak dibuat bersama-sama maka tidak sempurna benda yang diciptakan itu tadi. Jadi mustahil lah. Kan? Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mana dua-dua Tuhan itu lemah. Tuhan lemah sebab memerlukan bekerja secara serentak. Juga. Lemah lah. Baik. Seterusnya. Dan lazim lemah salah seorang daripada keduanya itu lemahlah pula taulannya. Ini kalau seandainya buat sengkak lah. Kerana bahasanya ia seumpama pada ketuhanan. Dan apabila lazimlah lemah keduanya pada satu mungkin, saya lemahlah pula keduanya itu pada sekalian mungkin. Kerana tiada berlain-lainan. Jadi maknanya lazim mazum lah. Mana duduk jadi lemah lah. Sebab apa? Terpaksa bantu-membantu untuk mencipta sesuatu. Dan yang demikian itu melazimkan mustahil wujud sekalian yang baharu. Dan iaitu mustahil. Kerana menyalahi a'yan. A'yan ni kesaksian daripada sudut mata. Dan juga pendapat. Menyalahi pada pendapat orang ramai ataupun orang awam. Ataupun para ulama. Dan juga menyalahi tentang pandangan mata kita. Sebab apa yang kita lihat, alam dah ada, dah wujud. Dan apabila nyata wajib lemah keduanya itu serta muafakat, maka serta bersalahan itu terlebih sangat nyata lemahnya. Dan apabila nyata wajib lemah keduanya serta muafakat dalam menjadikan sesuatu, maka serta bersalahan itu terlebih sangat nyatalah kelemahan dia. Dan dengan inilah diketahui bahawasanya tiada memberi bekas bagi kudrah kita pada sesuatu perbuatan daripada segala perbuatan kita. Sebenarnya apa yang kita buat sebenarnya daripada surut hakikatnya tidak ada memberi bekas. Yang memberi bekas ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Walaupun daripada sudut zahiriatnya kita nampak seperti kita yang memotong. Contohnya kalau pisau tu kalau kita potong daging seolah macam kita nampak kita yang potong lah. Betul? Kemudian kalau kita bakar sesuatu seolah-olah kita nampak api yang membakar. Api yang membakar. Tapi hakikat sebenarnya siapa yang membakar? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga hakikat sebenarnya siapa yang memotong? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ini diketahui bahawasanya tiada memberi bekas bagi kudrah kita pada sesuatu perbuatan daripada segala perbuatan kita. Dan jika memberi bekas bagi kudrah kita ini, nescaya lazimlah barang yang telah terdahulu daripada tahsilul hasil atau keadaan asal, keadaan bekasan yang satu ada dua muasir. Mana ada dua orang yang bekerja untuk memberikan bekas, sedangkan kesan bekasannya satu saja. Ataupun tahsil hasil ini nak menjadikan sesuatu benda, sedangkan Allah Ta'ala dah jadikan.
Allah Ta'ala dah jadikan dah. Apa kita nak jadikan lagi? Mana hakikatnya benda tu Allah Ta'ala dah buat dah. Kita ni hanya macam bayangan sajalah. Ataupun sila lain seperti kalau dalam air tu kan, bayangan dalam air lah kita nampak macam ada, tapi tak ada pun. Contohlah kalau kita pergi ke air kan, kita pergi ke air, kita tunjukkan muka kita dalam air, kita nampak kita seolah macam ada dalam air, tapi sebenarnya tak ada pun. Sebab bila kita sentuh air tu, tak ada pun kita dalam tu, kita hanya duduk kat darat. Dan memulai etikat yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ia bagi segala hamba-Nya dengan kudrat, yakni kuasa atas segala perbuatan mereka itu yang ikhtiari, yang ikhtiar, yang menyertai ia dengan dia, dan tiada memberi bekas ia padanya. Mana apa yang kita buat tu tidak boleh bekas. Tidak boleh bekas. Dan perbuatan kita ni adalah kebanyakannya ikhtiari. Ada satu lagi ittirariyah. Ittirariyah ni mana itu memang perbuatan Allah Ta'ala. Mana-mana yang berbentuk ikhtiariyah, kita tidak akan disoal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mana-mana perbuatan ikhtiariyah, maknanya perbuatan sukarela kita buat, maka itu akan dipersoalkan besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan ikhtiariyah, ittirariyah tidak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya lah seperti mana contoh ittirariyah? Contohnya menggigil. Menggigil kan? Menggigil bukan perbuatan kita, itu memang hakikat perbuatan Allah Ta'ala sendiri. Sebab kita tak boleh kawal lah. Tak boleh kawal perbuatan menggigil ni. Ataupun terperanjat. Terperanjat kan? Tiba-tiba terperanjat. Adakah kita boleh kawal terperanjat? Tak boleh. Itu dikatakan perbuatan ittirariyah, yang tak boleh, mana tak boleh kita nak kawal. Tapi mana-mana perbuatan yang ikhtiariyah yang boleh kita kawal, perbuatan itu besok akan dipersoalkan lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hakikat perbuatan yang kita buat itu tidak berbekas. Dan hanya sahaja yang berbekas itu ialah kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri. Dan kudrah yang baru itu didapat akan segala af'al, segala perbuatan yang ikhtiariyah padanya, tiada dengan dia seperti api nisbah kepada menghanguskan. Contohnya api nisbah kepada menghanguskan. Nyata hangus itu sebab berjumpa dengan api. Tiada dengan api itu yang menghanguskan hanya Allah Ta'ala saja. Walaupun sekejariatnya kita nampak yang menghanguskan tu api. Api yang menghanguskan kayu. Api yang menghanguskan kata kertas. Zahiriatnya kita nampak begitulah. Tapi hakikat sebenarnya menghanguskan siapa? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada dengan api itu yang menghanguskan, hanya Allah Ta'ala yang menghanguskan dengan sendirinya. Dijadikan adat hangus itu pada api. Mana pada sudut adatnya, bila ada api sudah tentu benda itu hanguslah bila ada api. Dan kebiasaannya benda hangus ni biasanya kena api. Tetapi api pula tak semestinya menghanguskan. Contohnya yang berlaku kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mana api tidak membakar Nabi Ibrahim. Maknanya dia menyalahi daripada adat lah. Kerana kebiasaannya api ni bila berjumpa dengan kayu, bila berjumpa dengan makhluk, dia akan terbakar. Dia akan menghanguskan benda yang dibakar tadi. Itu juga dengan pisau. Hakikat pisau ni kebiasaannya dari segi sudut adatnya ialah memotong, tapi dengan syarat tajam lah. Tetapi ada masanya walaupun dia tajam, dia tidak berjaya juga memotong benda yang dia potong tadi. Seperti yang berlaku yang kisah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membeli anak dia. Tetapi tidak jadi, kan? Tidak berjaya lah, mana tak luluslah perbuatan tadi.
Sebab apa? Hakikat yang sebenarnya yang memotong itulah Allah Ta'ala, bukannya pisau itu. Zahiriyat saja kita nampak pisau yang memotong. Okey. Baik, kemudian dalil wajib kudrah. Dalil wajib kudrah, iradah, ilmu dan hayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun dalil kudrah, iradah dan ilmu dan hayat, maka iaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan iaitu Allah Taala atas sesuatu itu maha berkuasa. Surah Al-Maidah ayat 120. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Ini semua merupakan dalil Quran lah. Fa'alul lima yurid, artinya berbuat Allah Taala bagi yang dikehendaki olehnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alimun bizati sudur. Wa huwa alimun bizati sudur, dan iaitu Allah Taala itu amat mengetahui dengan barang yang di dalam dada. Barang yang di dalam segala dada. Sudur ni kan jamak. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Dan serahkan oleh kamu kepada Tuhan yang hidup, yang lagi tidak akan mati. Yang hidup, yang lagi tidak akan mati selama-lamanya. Dan dalil nakli itu seperti kata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma burhanu wujubi tisabihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayat, fali'annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadis. Dan adapun bermula tanda wajib bersifat Allah Ta'ala itu dengan kudrah, berkuasa, wal iradah dan berkehendak, wal ilmi dan juga ilmu, wal hayat dan hayat hidup. Fali'annahu, kerana maka sesungguhnya, law intafa syai'un minha, jikalau tenapilah sesuatu daripadanya. Tenapilah sesuatu daripadanya, maksudnya tidak ada kudrah, tidak ada iradah, tidak ada ilmu, tidak ada hayat. Lama wujida syai'un minal hawadis, nescaya tidak didapat sesuatu daripada segala benda yang baru. Jadi kalau Allah Ta'ala ni tak ada sifat kudrah, tak ada iradah, tak ada ilmu hayat, macam mana boleh jadi alam? Macam mana alam ni wujud? Sedangkan alam telah pun wujud. Diri kita pun dah ada, dah lahir ke dunia dah. Dan kita pun dah sampai dah umur dah berapa tahun dah kan? Dah ada 60 tahun, dah ada 70 tahun dah kan? Baik. Sesungguhnya telah terdahulu bicara bahawa memberi bekas kudrah Allah Ta'ala itu terhenti ia pada akal atas iradahnya. Atas iradahnya Allah Ta'ala. Dan bahawasanya iradahnya pula terhenti bekasnya atas ilmu. Kerana bahawasanya iradah itu kasat pada menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Dan kasat itu disyaratkan dengan ilmu. Dan bersifat kudrah, bersifat dengan kudrah iradah, dan ilmu itu terhenti ia di atas bersifat dengan hayat hidup. Kerana bahawasanya ia syarat padanya untuk meluluskan satu benda. Dan wujud masyrut dengan keadaan syarat itu mustahil. Masyrut dah ada. Masyrut di alam lah. Alam dah wujud. Sedangkan syarat tak ada. Manakah mustahil? Manakah mungkin? Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada kudrah, dia tidak ada iradah, dia ada ilmu, ada hayat. Dan empat sifat ni tuan-tuan, dia kait-kait yang tu sama lain. Nak ada iradah mesti ada kudrah dulu. Nak ada kudrah mesti ada ilmu dulu. Nak ada ilmu mestilah ada hidup. Tak ada hidup macam mana ada ilmu? Jadi mana Allah Ta'ala ni mesti yang pertama dia mestilah hidup atau wujud lah. Kalau kita nak letak wujud dulu pun yang pertama pun boleh. Wujud yang pertama. Yang kedua mestilah Allah Ta'ala ni hayat hidup. Bila Allah Ta'ala ada hayat hidup, maka dia mesti ada ilmu. Bila Allah Ta'ala ada ilmu, maka barulah dia ada kudrah.
Bila ada kudrah baru iradah. Bila ada iradah maka adalah alam. Maka ada alam. Maknanya 4 sifat ni atau 5 sifat ni dia mesti kait mengait antara satu sama lain. Tak boleh ada alam tanpa iradah. Tak boleh ada alam tanpa kudrah Allah Ta'ala. Tidak ada boleh ada alam tanpa ilmu daripada Allah Ta'ala. Sebab nak cerita satu benda mesti ada ilmu. Tak ada ilmu macam mana nak cerita? Cuma ilmu Allah Ta'ala tidak perlu dicari. Macam kita, ilmu perlu dicari. Tak cari ilmu, tak pergi belajar, memang kita akan jahil. Kita akan jahil lah. Malas belajar, malas nak pergi nak berguru, malas nak ikut kelas, maka kita akan hidup dalam kejahilan. Tak? Itu juga kalau anak-anak kita, cucu kita malas belajar, duduk rumah kan. Pandai ke dia? Tak pandai. Dia mesti pergi kelas, pergi belajar, pergi sekolah, pergi masuk universiti, masuk kolej dan sebagainya, baru dia boleh jadi pandai. Baik, lihat semula. Bahawa sesungguhnya telah terdahulu bicara bahawa memberi bekas kudrah Allah Ta'ala itu terhenti ia pada akal atas iradahnya, dan bahawa iradahnya itu terhenti bekasnya atas ilmu, kerana bahawa iradah itu kasad, mana niat, kepada menentukan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Dan kasad atau niat itu disyaratkan dengan ilmu, dan bersifat dengan kudrah, iradah dan ilmu itu terhenti ia dengan bersifat hayat. Mana tak cukup ada kudrah, iradah, ilmu tanpa hayat tak ada. Pada mana boleh lulus? Mesti hidup. Mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat hidup. Dah hidup baru ada sifat ilmu. Kemudian dikait dengan kudrah iradah, maka tembuslah suatu benda yang tak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kerana bahasanya ia syarat padanya sesuatu, dan wujud masyrut dengan ketiadaan syarat itu adalah mustahil kepada Allah Ta'ala. Mustahil lah. Sebab apa? Alam dah ada. Bila alam dah ada, kita tak boleh nak menafikan Allah Ta'ala itu tidak ada kudrah, tidak ada iradah, dan juga tidak ada ilmu, tidak ada hayat. Kalau Allah Ta'ala tidak ada hayat, barulah kita boleh menafikan menafikan wujudnya alam. Baik. Maka ketika itu wujud baharu, barang mana baharu ada ia, terhenti atas bersifat orang yang membawakan dia dengan ini segala sifat. Kerana jika ternapi sesuatu daripadanya, saya tiada didapat sesuatu daripada hawadis, daripada alam. Mana kalau ternapilah segala sifat-sifat tadi, kudrah, iradah, yang hayat sama kan? Hayat tadi ada 4 sifat tadi. Maka sudah tentu dia kata tidak didapati sesuatu daripada hawadis, benda baru. Dan itu bersalahan bagi pendapat, kerana bahawasanya jikalau ternapi kudrah, nescaya ternapilah lemah kepada Allah, maka tiada mungkin sertanya memberi bekas. Dan jikalau ternapi iradah, nescaya ternapilah kudrah. Dan jikalau ternapi ilmu, nescaya ternapilah keduanya. Jadi mana kalau ternapi sifat ilmu, maka sifat kudrah iradah pun ternapilah kepada Allah. Dan jikalau ternapi hayat, nescaya ternapilah sekaliannya itu. So mana kalau hayat tak ada, maka kudrah, iradah, ilmu pun mustahil ada kepada Allah Ta'ala. Dia tentu tak ada pada Allah 3 sifat tadi. Sebab apa? Sifat hayat ni dia macam tonggak kan. Tonggak dia asalnya mesti adalah hayat hidup. Kalau tak hidup, macam mana ada sifat yang lain? Kerana barang yang telah terdahulu daripada terhenti segala sifat yang tersebut ke atasnya. Dan kata musannaf, wallahu a'lam bishawab. Ada soalan proses itu? Ada kenduri ya? Ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa halalan mubarakatan kasra wa siyana badai alim. Nawlana qulubana bi nuri marifatan wa ta'ana qudu'al arifin. Allahumma qaddina fi din, Allahumma qaddina fi din. Qadana hadza jama'al mafhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu minkum. Ini yang terdahulu. Kita dapat dulu. Masih ada hal kematian. Oh, iya itu ya. Nah, ini ada kan? Dia lupa nak bagi tadi tu balik kampung. Oh, Puasa kan. ya.